بسم الله الرحمن الرحيم. وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم زدنا علوما نافعة وفهما مستقيما وهداية للصواب. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Adapun martabat yang ke bawah daripada ini, maka iaitu ashabus shimal. Gapo dia nak ayat ni? Jadi kaedah nak mengaji untuk mudah reti, mudah faham, tak dapat tidak kita kena selalu ikuti pengajian hak lepas mari. Oleh tu di antaranya pengajian kita hak lepas mari di dalam di antara bab adab kita masuk ke masjid sehingga siapa klik ke rumah. Oleh tu mengikut seperti mana di antara dia sebut di dalam kitab kita ni kok, setelah kita selesai daripada dia panggil mengikuti adab-adab kita tersebut, sebelum daripada gelancir matahari sekira ada masa peluang, kita tak dapat tidak kita kena isi masa di dalam salah satu daripada 4 perkara. Salah satu kita kerja dalam waktu tu untuk menuntut ilmu yang manfaat. Yang kedua, sekiranya kalau tak boleh menuntut ilmu, seperti mana Ustaz Zik dah menggalak tadi lah, kalau tak kuasa, ya bukan kita nak kuasa semua. Oleh itulah kita kalau kita duk tasydid sangat bab agama, ya berat pula. Kalau kita duk tasydid doa ya berat kerana kita semua ni ya pun iyalah, bukan kata kita semua ni boleh nak ada peluang mai mengaji belaka, tak boleh begitu juga. Dengan sebab itulah Tuan kita Hidayatus Salikin dia buat tertib, dia buat aturan tu molek.
Nah, sehingga dia katanya sekira kali kita tak kuasa nak cari ilmu manfaat selepas daripada kita balik ke masjid, katakanlah dia katanya kita kena masyghul ibadat sunat. Kita berzikir, kita baca Quran, tasbih, sambil-sambil kita duk kerja tu lah. Katakanlah kalau tak bolehnya begitu, kita usaha di antara bergaduh di antara suatu boleh kita tu menyampai kepada buat kebaikan. Nah, oleh tu cara dianya tak dapat tidak kita kena ikut seperti mana peta-peta dan dobit-dobit oleh ulama yang pandai. Iaitulah mengikut seperti dianya. Nah, kita usaha menghiburan hati orang mukmin, khususnya menyambut tahun baru Islam, iaitu 1442 ni. Nah, kita tak selalu di antara mutahniah orang panggil. Kita kena menghibur hati orang agama asing, sama ada agama Buddha, agama lain. Sebulan nak habis tahun dulu nak masuk tahun baru, dia menggalak, dia bubuh dalam radio, dia bubuh di dalam gapo media sebagainya. Adapun kita taknya begitu. Oleh tu setelah jadi kemudahan lah ni, ada alat elektronik ataupun alat-alat yang pesing, kita selalu duk guna alat canggih, terosak sebagainya. Cuba-cuba kita guna, kita telefon, kita cari khususnya ibu bapa. Kita bagi salam, assalamualaikum ibu, selamat tahun baru, maaf zahir dan batin, dan semoga ibu dapat dalam kesihatan, dan semoga ibu dapat keselamatan, semoga ibu dapat berjaya apa dicintai, semoga ibu dapat jauh daripada perkara yang tidak disukai. Cuba kita bubuh lagu tu, ibu rasa seronok juga. Katakanlah seperti anak duk bakok, kita tahniah lah. Maka itu salah satu menyebab timbul kesukaan dalam hati yang mukmin. Kerana setengah sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum, dia soal Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'mal afdal, yang mana bagi amalan agak lebih hebat? Nabi pun jawab, israrus surur fil qalbil mu'min, bagi menseronok akan hati orang mukmin, khususnya ibu bapa kita. Seboleh-bolehnya, ada masa laginya kita buat. Seboleh-boleh kita tahniah panggil. Selamat tahun baru. Kerana di antara tahun baru Sayyidina Umar kita ni, tengok Allah Ta'ala bagi kepada Sayyidina Umar satu perkara yang di antara yang lain tak boleh mendapat seperti beliau. Dia bila awal-awal tahun Hijri, mula bulan Muharram. Padahal 12 bulan ikut nak letak bila pun, kalau mengikut di antara hijrah kena boleh mu'luk lah. Tapi dah Sayyidina Umar letak bulan Muharram. Maka di situlah sahabat selalu tanya Sayyidina Umar, apanya sebab dia letak di antaranya bulan awal Hijri dari Islam ni tak bulan Muharram. Kerana Umar jawab, kerana kapit dua belah, bulan hari kedua, bulan haji pun diharam oleh syarat perang berlaku kejahatan dalam bulan tu. Bulan Muharram pun sedemikianlah. Kemudian pasal apa dia letak bulan Muharram? Kerana sesudah kita menyelesaikan mengerjakan satu rukun Islam yang sangat besar, iaitu mengerjakan haji. Oleh kerana di antara balasan mengerjakan haji ni hak mabrur juga, setelah kita balik pulang ke rumah, Nabi jawabnya menepati kita baru lahir daripada perut ibu, bersih, tak ada kesalahan pun. Jadi sesudah kita selesai di antara bersih tubuh dah juga, masuk tahun baru, agak-agak kita bersih seperti mana kita habis bersih tadi. Tu Sayyidina Umarnya.
Nah oleh tu usaha lawa hidup khabar kesernakan dalam hati orang mukmin. Hak duk sakit jadi henggo, duk sakit jadi henggo. Pendeknya hak khabar tak malak tak sahaya. Jangan lala royak khabar tak malak, khususnya suami isteri. Nah, lebih lagi lebih ni kita dek diserabut yang diroyak khabar tak malak. Begitu juga abai kelik letih-letih jangan duk royak khabar tak malak. Susuk dulu kok royak. Kita nak royak khabar tak malak, cari peluang anggap hak dia tu serenuk. Baru tak berasa hati. Kalau kita royak semasa dia marah dia berapi naik lalu. Banyak royak ke kalau anak kita jadi kok mana dia royak lah ikut abai susuk dulu. Ni salah satu pada orang cerdik. Sabit satu ketika sahabat Nabi yang royak ke Rasulullah satu perkara hak sahabat lagi buat. Nabi selalu jawab, kamu jangan selalu cerita kepada aku, anggap kamu boleh ukar dengan sendiri. Maka ni lah para tok guru ni dak letak undang-undang di pondok, suruh para mutalaah jaga tok paki. Hak benda halus-halus pakai ukar sedih, suruh tok ukar lah. Kalau agak tak ukar tak boleh bawa siapa ke tok guru. Hak ni lah orang panggil cara hidup untuk nak menyelesaikan perkara yang tidak begitu menjadi susahkan hati. Khususnya orang hak yang tanggungjawab tu banyak. Salah satunya katakanlah kalau kita tak boleh buat begitu, kita buat pekat rendah sekali, pekat yang keempat. Gapo dia satu, ia katanya kita masyhur hajat kita semua ni pasal usaha di atas boleh belanja di atas diri kita, isteri kita adalah hak di antara dapat manfaat dunia akhirat. Oleh tu untuk nak reti katanya bukan kata semata-mata kerja tu dunia belaka, bukan atas semata-mata kita nak buat menego ke, menyaku ke, jual beli ke, kebun ke, kata dunia bukan. Setengah-setengah orang tu keraan kata dunia bukan. Dia duduk di atas kita niat. Sabit tu kita tengok orang yang bangun panggil suami isteri, bawa dengan cok, bawa dengan dengan alat-alat di antaranya kerjanya. Kita kata nak teruk dia muduk dengan dunia semacam bukan. Terkadang dia terniat molek ambo pergi bekerja tak ada lain sekali untuk cari di antara belanja sebab nafkah anak mengaji. Ya dah tu. Titik peluh di antaranya titik wa titik akhirat semua jadi saksi. Sehingga datang pada hadis kiranya kamu usaha cari di antara harta halal untuk belanja anak keluarga, setelah tu balik tidur. Jeneranya tak khabar sehingga lupuknya waktu. Nabi kata jangan kamu risau, bahkan diampun Allah Ta'ala tidur kamu tadi. Tapi bagi orang je berasa kata Allah sudah hamba ya kata kerja sepakat begitu. Tapi sebenarnya saya pernah ke ada letih kelik ceramah ada letih juga tak leda tidur dua orang mama dengan saya. Khabar pukul ni setengah dah. Ada apa kita kata orang tu jahat bukan. Dia tidur letak kepala niat yang molek nak bangun subuh awal tapi tak ada jaga nak buat rano. Tak gitu ke? Tu supaya kita bukan tak sin nak baca Quran suara sedap tapi suara kita tak ada. Tak gitu ke? Teriak nak tarik suara pada mak tak jadi diserati tino situ. Tu hak takutnya hak suara sedap tu. Suara sedap dah bangga pula bertengok pula hak tu perlu pergi tu. Tak gitu ke? Supaya kita tengok demo ni Allah boleh buat bantu khairat masjid sebuah. Seorang ni di antara satu sekolah tak apalah hamba dah buat berlaku. Ni ada satu ke sedegam hidup khabar katanya Tuhan beri menegur dia najah. Jadi buat sabung jual, sabung capur dengan nisa madu. Lepas tu dia kata dia nak beli tanah kat kawasan Betani 7 rai 8 rai dia kata. Nak buat hafiz tu kok. Setelah tu nak pakat duduk situ. Lepas tu nak buka kedai menego kot tani boleh nak bantu tiap-tiap pondok hafiz. Tengok rangka dia tu. Orang ada jiwa molek ya lagu tu ada kuasa tapi kita tak kuasa ni. Tak ingin ke? Ingin tapi tak ada arah
Wida azal pun tak apa dah. Hak taksirnya berasa benci kepada kebaikan hak tu bukan daripada syariat. Tengok kita kan, setengah-setengah tu orang duk bibik kita pergi mengaji. Bukan tak saya mengaji, tapi tak nak pergi tak boleh lah. Ambo ni mana? Satu kedra'ah tak ada, yang kedua pula modal tak ada. Cita nak pergi, tapi tak ada arah, tak kuasa nak pergi. Ha, tengok. Hak taksirnya hak tak ada cita langsung. Ha, hak ni lah hak taksir. Begitu je tengok kita kan, suami isteri kan. Tengok dua suami isteri ni, Masya Allah, tak biasa balah dia. Pergi mana-mana serta dua tu. Dia makan pulut pun dua tu lah, mengaji pun dua tu lah, kerja pun dua tu, tak biasa becek. Kita negok tak biasa nak sekali. Silap rapat cendah. Nak mana? Nak oleh tu nak serti kata perkara ni tu, kita ada hati cita-cita baik tak apa dah. Tu kita kena duk, kena cara, insya-Allah. Oleh tu hak duk royak pak perkara tadi tu, inilah sekurang-kurang martabat pada maqam agama Islam. Tahu tu. Kalau rendah pada tu lagi, nak ngaji ni. Sabit kalau kita tak tahu, kita tak khabar kita duk maqam mana. Kita duk martabat mana, kita dak agak takut duk tinggi dah. Sebenarnya kita duk patak sub. Sabit bila kita tahu apa perkara, kita tak ada risau dah. Dengan sebab tu dah Sayyidina Ali dia megadak sangat, dia kata kan, annas a'da umma jahilu. Manusia dia akan jadi seteru, dia akan jadi di antaranya orang panggil apa dia, balah diri sendiri benda dia tak tahu. Dia tahu tak serabut. Tu dia nah. Kata dia ada pun martabat yang ke bawah daripada ini, daripada sekurang martabat ni. Maka iaitu martabat yang bawah ni ialah ashabus shimal, yakni kedai martabat ashabus shimal. Gendah daripada tu lagi martabat orang terima surat tangan kiri dah lah. Kau ni takut ni. Kerana Nabi dan syarak menggalak kita kena terima surat tangan kanan. Bila terima surat kanan esok, menunjuk kata kita tu orang ahli syurga dah lah. Kalau terima surat kiri tu menunjuk kita orang ahli tak baik. Apa ashabus shimal? Yakni orang yang diberi suratan itu pada kirinya. Mana weh? Iaitu siapa dia? Orang yang diberi suratan kepada kiri itu orang-orang yang dipermain oleh syaitan. Hanya takut. Coba kita tengok Nah, hak tu harus sebut pada ayat dalam surah Yasin Innahu lakum aduwwum mubin. Dia kata sesungguhnya iblis dan syaitan tu seteru kamu yang sangat nyata. Kemudian awal daripada tu hak Tuhan dak sebut dak larang dalam surah Yasin dekat tu. Nah, Tuhan katanya jangan kita ikut jalan syaitan. Kemudian kita ni kena kenal jalan syaitan tu gapo? Kerana syaitan ni tak lain tak bukan kehendak dia untuk nak kita terjauh daripada Allah, untuk kita pergi ke jalan neraka. Oleh itu salah satu daripada ikut jalan syaitannya, kita makan, kita buat menabat tangan kiri. Supaya setengah tu menulis tangan kiri dah tu kan, tulis kiri. Oleh itu semuka-muka usaha tulis tangan kanan lah. Siapa dia tulis tangan kiri, orang tu orang masalah tu sang syaitan. Belajar Satu. Yang kedua buat kalau orang makan minum tak ada bismillah. Ya juga. Satu lagi pula bila kita minum, kita makan benda tak habis, tinggal tak tudung. Tu dia panggil sang syaitan juga. Ikut kalau kita makan nasi ko, minum air ko tak habis, Nabi menggalak suruh kita tudung. Tudung benda tu. Kalau kita makan sup dapur dari hidai kat tudung. Emang tudung dengan seradi tak apa dah.
Ia kata hatta kalau tak ada tudungnya, ia serambik di antaranya rating kayu letak. Niat jadi tudung kalau tak ada lain, tak apa dah. Wi jadi tudung. Terbanyak kita dekkan dengan syaitan lah ni. Kerana syaitan ni yang menggalakkan begitu. Satu lagi pula wi ada hasad deki. Orang kalau ada hasad, ada deki, ialah hak ni orang panggil orang ni duk berkongsi dengan syaitan. Kerana syaitan di antara palaku dia boleh ia kupu sebab berpucuk mari di antara deki. Ia deki kepada Nabi Adam AS. Sabit tu sifat deki yang ada dalam tubuh. Apa deki? Bahasa siapa itcha risaya. Itcha tu bukan bahasa sia tu, luruh Bali. Tapi kita kecak sia itcha, sangat itcha. Bali tu. Lepas tu dia bosa lagi we jadi sia risaya. Maka luah Bali tu. Luah Bali apa ni? Kamana jangan ada berdeki wala sebiji sawi, jangan we ada. Sabit saya nah, dak beki diri je mari sifat perasaan kita ni. Adik wa adik ada berdeki gi mari. Tak. Saya sama ada berdeki gi mari. Bukan setakat tu tok gurunya ada juga. Tengok kau tu buka hafiz lah tu ni, buka hafiz lah ni mari juga. Sabit tu lah Nabi pesan sama sekali we jadi jauh. Adik beradik yang duduk dekat, dia duduk dekat balas berdeki lah juga. Sabit Nabi katanya zur hubban tazid hubban. Nabi terziarah lama-lama sekali kasih ke bertambah kasih sayang. Nak jadi lama duduk jauh. Boleh puji sekali ada sama Allah Ta'ala keluarga dia. Keluarga dia ni setelah boleh di antara berkeluarga dah becek. Munduk di kapun tu, ku duduk di kapun ni. Sebulan sekali pakak mari beripung belakang je kasih duduk dekat tula ke anak kita pergi balah dengan anak dia mana. Berteki selalu. Jelah. Pas satu lagi pulaknya anak ni bibi walima gi ke mek dia kata lalu syak nak mengeceh mek nak ambil kebun banyak ke dia dah tu yang mari habis. Sebab tu bila buka kedai sabit saya dak pesan sama-sama nak buka kedai ke mengikut di antara hak orang wi apa orang panggil franchise kata lah ni dak ambil ke ya tak dah cawak ni wi ada ampa ni wi ada so ampa ni ada so. Tengok foto-foto ke bila ada dah kalau tak rengai di antaranya 5 kilo dia tak buat. Dia takut mereka tu timur bala. Pondok foto tak boleh buka dekat-dekat jauh-jauh tak apa. Dia tengok dekat orang ni hatta apa nak demi bibit pulut dia berasa mari. Maka bila kita mari perasa tu syaitan isi lalu. Nyewak ganggu tu nak tuduh demo tu kata mari lalu. Aneh penting sekali. Oleh tu dia panggil ashabus shimal dengan mana orang permaini oleh syaitan. Syaitan dia ugut kita untuk jadi kita tu jauh daripada jalan kebaikan. Lebih lagi pula bab masalah mengaji. Syaitan tak kena sungguh. Tak berkena. Pasal apa dia mengaji dia mau pandai agak ya takut nak tipu tak boleh. Sabit bila orang tak pandai boleh buat belaka. Kok tu boleh buat, kok ni boleh buat. Kadang pandai tu kat ya apa ya lah. Sabit bila orang mengaji ke. Bila kita mengaji pandai. Apa perkara mari depan kita menyalahi dengan syarat ya. Boleh puji sihma Allah Ta'ala. Dia dak kerja di bakok. Learning dia kata oh mikir banyak. Dia pun masya-Allah, abang pun masya-Allah. Dia kata kan babo dia kata. Ambo duk kerja ke apa duit nak taruh rumah bimbangnya begitu lalu. Lepas tu ambo sipir dalam banknya kata. Sebab dalam bank ya tu baiklah di atas sebulan banyak tu. Lepas tu ambo tak sit nak buat gano duit tu babo tu. Duit yang ambo boleh dalam bank gitu lebih pada duit ambo tu. Maka hak tu ulama duk bincang lama mari dah. Orang panggil al-bunuk. Mana duit dalam bank hak lebih pada kita. Dia panggil al-bunuk namanya. Maka duit tu hasil tu dia panggil gapo. Maka ulama duk bincang di antara ulama dunia
dia perlu dalam hukum katanya minal ma'il mudayya'. Sengata minal ma'id dha'i. Maksud dia bagi harta sia-sia tak ada tuai. Bukan duit reba. Masuk dia bagi harta supaya tuai tak ada. Pasal nak gi panggil reba tak ada akal. Kerana reba ni kullu qardin jarra naf'an lil muqridi fa huwa riban. Tiap-tiap wi berita menarik manfaat klik tuai tapi ubailil aqna akad. Tak ada akad. Nak gi panggil duit menego tak ada akad tijarah. Maka masuklah bagi malid dha'i. Harta sia-sia. Pak oleh tu semolek secomel kita ambil buat manfaat jalan umum. Lagu mana? Misalnya kata kau kampung tu nak buat batas weh. Nah nak tamu buat semi konkrit weh, kita weh dia buat. Ataupun kampung tu nak gali telaga umum weh, kita weh modal di telaga. Seperti mana baru ni tak gedek ke Mekah. Ya hatta modal sebelum balik ke Luban tu bibar apa tepat dalam sekolah, dalam pondok, dalam kampung. Dia kata nak minta gali telaga. Kerana buku gali telaga WI kepada orang menjebak masuk syurga tu banyak sebut dalam hadis. Satu orang tu setelah bakit dalam kubur esok bentang kesalahan dia tu banyak. Kamar dia dengan sebab dia di antara sabil telaga tepi jalan. Di dalam hatu dia dapat boleh syafaat masuk syurga. Pasal bila kita ada telaga, orang lalu jalan letih, gali, mempercedok air minum. Binatang apa pun, air binatang makan, an labu. Kemudian semasa Abdullah Ibn Mubarak. Satu kata nyakit makring kaki dia. Nyakit Maria di bedeni sehengo-hengo di antaranya tak hengo bubat. Maka Allah Mubarak kata demo orang kaya. Coba-coba demo pergi bantu modal gali telaga tempat orang tak ada air. Dia pun wi modal gali-gali cukup tak silap 7 te pun. Maka sembuh. Asabik kena wi 7. 7 ni hebat besar. Tengok tu saya wi amalan dulu ke. Kalau kita baca Fatihah 7 kali. Sudah 7 kali kita hamus 3 kali. Setelah tu kita niat apa hajat, Tuhan tak tolak. Nak sembuh penyakit ke, nak anak rajin ngaji ke, hatta kita sedih. Coba-coba kita sedih gak serabut gapo puasa perut, puasa serabut. Kita baca Fatihah 7 kali, kita siuk 3 kali niat hajat kita nak gapo. Ada pun Nabi royaknya Al-Fatihah 5 qara' talah. Fatihah ni kerana baca, kita baca kerana apa? Tuhan Nabi tu ikutmu. Baca kerana apa? Baca. Kamu ambil sepenuh bait 7 kerana bombing 7, langit 7 lapis, seminggu pun 7 hari. Kenapa dah? Satu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Tak lagi dah. Sebulan ada musim tu. Sahabat tu sepenuh bait jadi 7. Tu je dia pengambil tafaul sepenuh bait 7. Seminggu 7. Minggu hari 7 banyak ke 7. Langit buat 7. Bumi buat 7 lapis. Cuba buat. Han makna kita pisah ambil tafaul sepenuh bait buat kerja apa saja je selamat. Nah, kita minta buatlah. Oleh tu kita minta jauhlah masalah permainan syaitan. Khususnya coba syaitan, ya cobalah dulu dah. Bila kita duduk dengan suami isteri najah kerja. Ya mari lalu, bila mari najah kerja, coba lalu. Ya coba besar sekali, bini kita tengok rupa abang kita tu, jadi di antaranya berasa tak seni. Berasa puas. Terkadang abang tengok bini berasa jadi jemung. Mula nak jadi kawan lalu. Oleh itulah. Sebab itulah kita ni tak dapat tidak kita menghidupkan amalan kata. Khususnya rajin banyak sedekah. Buat kebaikan. Nah, ada game wabah kemarin. Dia kata dia menego bank gerak wabah. Bank gerak menego dia. Lepas tu nya kakak dia tak kena fitnah masuk go.
Ya kita tengok ada lego, Allah susahnya. Ya bantu buah taman. Berapa kotak tak tahulah. Lepas tu lah ni kata tengok orang susah ya bantu. Lah ni tahwi menega dia najah, duit mudah sangat. Tu ni salah satunya. Kemudian ada di antara nara sore. Semasa tu musim wah dia murah. Murah dia. Masa dia ni mahal dia tak? Dia ni dia mahal lah ni. Dekat 130 lah ni. Lebih ke dia musakin. Dia musakin ni mahal weh. 800 kilo. Tak makan dah kita. Babo boleh makan dah roti. Orang weh babo. Sedap sengerti weh. Tak bau rasa-rasa. Pada daging dia terlemuk manis. Lemuk manis tak bau. Tu dia musakin. Dia orang Cina okey. Dia betul tu punya khabar kata di Tino tani sekali dengan dia Batamah este bukit. Ada salah satu orang ke Wang Payah ni pergi beli, dia panggil borong 2,700,000. Songlan cet sen. Sikit dah. Kamera tua yang katanya ia agak dalam rangka dia boleh 3,5 juta dia. Kamar dia tok pakai ke jalan di sana, jumpa dia ambil berkat semaya hajat lah kebun dia weh. Dia gadak, dia bergadah. Ya weh huria lah weh, lepas tu ya akik huria musakin roti. Dia tak banyak-banyak tak leh, mahal dia tu. Kena ke dia. Lepas tu bapa telefon tok akik nak beli babo tak weh. Ya royak. Ambil atas haung ni. Ambil lenih atas haung 400,500. Oh, dosa mahal dah. Lepas tu ya hantar babo suti. Sedap. Dia musakin. Sabit telan ni tanilah diri. Wah diri tak lisuh dah. Kerana lah ni wah diri kalau lah bobo Mekah kuning-kuning. Walau patah dahar sekalipun orang beli wak ais kering. Mahal ni. Tanilah diri dah. Babo nak tupai makan ya. Pergi tanah buah molek. Siapalah babo. Ni tak mari dulu jadi tak ada ni. Biasa bibik ni babo dia. Tak apa dah. Nah, nak minta tanilah dia. Tak serabut lah. Dia lah ni Cina beli. Cina beli banyak perkara. Lain pada dia musakin dia beli wak ulat. Orang hantar klik babo dia beli wak ulat. Cina dia beli wak dia. Lepas tu dia buh dalam timur. Dia tebuk. Dia perok ulat. Sab-saning ulat. Dia jual berapa sekilo. Lebih 2 lagi. Lepas tu ulat, dia kata ulat jadi buah durian ni jadi ubat besar, panah. Untuk sembuh tenaga. Cina duk kaji hari-hari jalan berdosa semua dia. Tapi tak apalah. Tu dia. Oleh tu Syekh Allah Taala tadi tanyalah babon buat baik mana? Duit dalam bank tu. Babo ayat katanya semua lagu tu. Pas kalau kita nak akal lagu mana? Kira sendiri. Setengah kata orang babo nak akal boleh tak menerima kira sendiri Babo dak wayak dah tu hukum dah duit tu seperti harta tak ada tuai. Supaya harta hak tak ada tuai lah. Nak kata hak kita tak ada hasil daripada akal. Nak daripada modal menego, laba hak menego tak ada akal menego. Nak kata wi bertai ke dia tak ada akal wi bertai sipe je. Nak panggil sipe duit dalam bank tak panggil sipe. Pasal dia panggil sipe ke wadiah. Bila duit wadiah dia kena hantar hak orang tu kelik. Kita taruh duit ratus-ratus keping-keping je kena hantar tu kelik ni duit khah tu baik bukan duit kita. Nak panggil wadiah tak panggil. Nak panggil dia hantar akad menego tak panggil. Lepas tu boleh tu soal sagah hati dia pengharta dhaif ulama hukum. Lepas tu tak kira sendirilah tu. Adapun kita pergi duit tanakan pergi bayar lebih dengan jalan akad hak tu reba mutlak dah tu. Cara dia tapi pasal apa tu kata kerana mereka itu siapa dia ashab shimal ni masyghul dengan sesuatu yang menggugur akan ugamu mereka itu ashab shimal. Wal iyazu billah. Dua cara iyazu wal iyazu billah wal iyazu billahi min zalik. Atau
memberi kesakitan dan kejahatan kepada hamba Allah yang muslimin. Bila kita gedeki, kita buat menyakiti, menyebab jadi rusak sama-sama kita ke Islam, maka tu bukan di antara agama Allah. Oleh tu maka ini martabat ni tak domain situ. Maka ini martabat ni, inilah martabat yang membawa kepada kebinasaan di dalam dunia dan akhirat. Apa nak gaponya? Kita hidup dunia jangan usaha we jadi serabut orang. Pasal Nabi kata khairun nas man yanfa'un nas. Sebaik manusia menyebab we orang dapat boleh guna. Wa syarrun nas man yadurrun nas. Sejahat manusia orang we jadi rusak manusia yang lain. Sabit saya dak minta duk ngaji dengan saya lah. Kita pisah duduk di sini we. Pisah hidup jangan we jadi orang serabut dengan sebab kita. Tak sah pisah usaha. Sabit saya betul-betul orang duk pergi rumah ke, saya hibur kecek molek semua. Apa orang uzur. Mari cari kita. Kita kecek tak tekal serabut. Tapi mula-mula tu serabut. Duk mari duk serabut penuh lah we, mari ketak setengah orang tu mari gak tu gak. Tak dengar orang dah. Peruk. Nak royak apa? Ayo bota padar ha. Babo bukan sedadu. Ha, royak apa nak ingat pun tak leh. Inilah mari wapo. Nak minta tolonglah babo duk ha padar. Ha setengah tu nak royak habis ambo abo tu padar ha. Royak banyak-banyak pun saja nyanyi malaikat dak tanah. Penuh bu. Kali itu gini. Semua baba kata semua tu iyalah, ia lah. Nah, Allah Taala coba untuk kita jadi sedarkan diri, kabarkan diri apa kesilapan kita. Boleh tu kita kena cari di antara pucuk mana. Kita ukasi tu. Bila kita ukar betul tu ya bertemu. Kebiasaan kita dak ukar tun dia panggil play head. Kena gi ukar tun head. Tun head tu gapo mai pucuk situ. Kita pergi ukar masalah di tone head dia tak apa. Banyak dia ukar dia play head. Gapo-gapo tak lagi. Ya ada semua nak mari ni dia kena ada berpucuk belaka. Sebab musabab. Tengok supaya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mati dengan sebab ashab Imam Malik godeh. Setengah tu godeh dengan menyapuh. Setengah tu godeh dengan kalah. Ya bahah. Duk bahah Imam Syafi'i dengan ashab Imam Malik nama Ashab di Mesir. Setelah tu nak kalah bagi ashab Imam Malik nama Ashab tu yang ambil wadapuk tak ada hadis ini. Bawa sakit mati. Setelah Imam Syafi'i mati dak 18 hari dia mati. Dengan Imam Syafi'i mati dengan sebab kena godep kepala kena dahi ni oleh ashab Imam Malik. Itulah nama Ashab. Okey. Imam Syafi'i setelah letak dia tetap di Mesir. Tak silap dia duduk di Mesir ni tahun tak silap. Dia duduk juga ilmu duk sebar. Dulu di Mesir tu banyak bermazhab Maliki. Hingga siapa nak habis mazhab Imam Malik, maka Ashab minta berdebat. Bahas dengan Imam Syafi'i. Ashab ni nama orang. Dia ni lah anak murid bagi Imam Malik. Dia pun berdebat kalah dia katanya dia kata lagu ni habis mazhab aku. Dia ambil kalah tadahi. Bawa sakit Imam Syafi'i tu ke mati. Setengah tu duduk apa bulan? 6 bulan tak silap mati. Lepas Imam Syafi'i mati pun dia pun mati. Ni atas sebab. Pas satu lagi pula imam kita Hanafi. Dia banyak sebab. Setengah tu sebab dia tu kena bidah dia ayah. Dia pergi ayah jatuh bidah peruk kena selusur dia. Bisa lusu ayah mati. Ada ke? Mana kata Tuhan nak melaku suatu perkara melalui sebab. Sabit kita semua ni ingat saya nak pesan kalau kita uzur gapo berubah tak patah. Nah, kita perhati dulu.
Kalulah kita tu anak boleh 3. Tiba mula pada 3 buat sakit, buat tak patah. Pia sakit. Kalau sebelah balik abang sakit, biasa ada tanda lek bini. Kalau bini sakit, tanda lek abang golek ke. Cuba kita tengok tak silap saya. Maka kena pelepah. Maka cara pelepah ni dia mata pelepah baik mana? Bukan pelepah mak lagi kena gemah dengan kayu dak hali. Ia ada doa-doa dia. Doa-doa dia tak ada. Tapi dia kena pelepah ni payah juga. Dia bukan semua boleh ke orang kata pelepah lagu tu lagu. Pasal duk mari rumah banyak okey. Halo pun ada. Ular pun ada. Kok halo ni takut nak baikan. 3 hari lepas tu halo. Pak siapa mau abur tak kisi babo yang mari hantar adik dia. Tak lagi rasung kerah. Tak khabar deng boh. Tak lagi. Cekung tu. Apa tak kuat ni. Bergomong dengan apa ni. Orang betina pula dah. Allah. Orang ramai panggil abang pergi. Baca suta ya. Oh. Pengerima tu. Oh. Mari. Ni takut kita ni. Mari baca pak tu kok nak cakap apa. Buat kok baca sudah ke badeng habis. Pas gapo tu ning halo. Gapo halo? Mula tok ceri pero yang merulu. Ya pero macam mengamal dia halo ni jing lah tapi rupa rima. Ni kita kena lepas belaka tu. Ni kena tahu cara dia orang panggil. Sabit tu lah. Dia dalam ramai-ramai ni nak tupai sore. Ramai-ramai ni tupai sore. Ramai-ramai ni tupai sore. Sabit dia kita kubak dengan masalah. Orang panggil pet pacuban. Bomo pesing kubak tak hingga dah. Padahal lah. Pergi cari jalan ni pula. Tapi kalau kita tak kena sendah dia tak ada. Bila kena sendah dia ada hilang tu. Hilang tu. Setengah-setengah tu gitu duk sakit lama. Jalan renyuk. Duk berkecek semuta. Apa tanya mari mana besok ni. Lah. Hingga dah bawa jalan mana olat tu baik. Macam mana? Hak ni salah satu pada perkara yang ajib. Ajib. Terkadang ubat tak boleh jadi khas Jepun. Terkadang dia panggil tapkeng. Mendu. Bosyuk lagu mana ada siapa Allah Ta'ala minggu lepas. Halo. Apa tak kepala dia. Darah tu baik tokop satu. Mari mana? Sabit apa sangat ajib. Ya teman tak semari babo. Cukup seminggu je mari duk ada lagi. Tapi mari lama kau habis apa tadi ni seminggu mari ziarah Datuk Guru. Ni tempat besar sekali pasal kita duk sohbat dengan syaitan. Sikit jamu kot syaitan, sikit berjamu kot syaitan. Sabit tu mula birthday Tok Sidi saya ni. Dia kata jangan duk puja syaitan sangat. Kita setiap mari sakit sikit orang buat kenak. Orang buat kenak tak sebut kelimah tu. Tak sebut lah. Nah bila kita mari uzur tak sihat, harap-harap tahu sembuh, mudah-mudahan bertemu enggak boleh tunjuk jalan. Dak situ dia. Kalau kita ada ujar akik dia syaitan tak boleh pesing dia. Sabit syaitan yang boleh masuk dalam tubuh kita boleh khianat tak silapnya saya lah. 18 kali. Salah satu pada ketika kita marah. Nak murih perut dia masuk. Sabit nak murih tak kapan ingat tu. Bedil ke takir ke jadi tu. Tolak bini 3 je dah tu. Sabit kita payayam kuapkum arum haidan. Tu. Yang ketiga pula waktu kita cemang. Waktu kita setubuh tu gak. Sabit bila kita setubuh, ia semula sudah setubuh tu gak. Ia sunat basuh nangan tu. Basuh nangan nak makan pun, nak minum air basuh dulu nangan, basuh dulu. Tak apa. Tu dia. Hak Rusia dia meroyak tu suku. Supaya dia katakan kalau bini maaf nah. Kamu bukan nak ajar tak ada oyak lah. Kalau kita bini dua dia kata. Nak uya dia tak sebalah ruang ni kat kita buat jalan dua-dua dia tetap bilik selit sudah setubuh ni ke setubuh ni jangan basuh kemalu Dia kata dia baik. Tapi menyebab nak jadi rusak. Tapi jadi tak balah lah. Demo kata babo tak biasa berlaku tu.
Tapi tak boleh nak pakai mana rasa tu. Dah. Rekod nak pergi bergocoh kedua, bergocoh selalu. Tak salah pakai hak lagu tu nah, tak molek mana. Ha oleh tu perkara ni kita kena usaha nah, betul hati molek, jangan duk puja syaitan. Syaitan mengarut. Yang ketiga ketika mabuk. Ketika mabuk syaitan ganggu lalu. Yang keempat pada ketika duduk orang bukan orang mahram, duduk dengan orang betina ajnabi. Gelak mata lalu dah. Orang betina duduk dengan jantan ajnabi, orang jantan duduk tina ajnabi. Jangan. Sabit tidak mau ceritalah almarhumlah Tok Dalo. Dia tak boleh langsung je katakan dengan orang betina. Pasal je nafsu dia tak boleh. Mula Tok Berumi tak apa. Mula Tok Berumi dia tengok orang betina seperti tengok plastik dah. Dia tak kuasa. Dia boleh. Tok Dalo tu saya tak boleh. Sabit Tok Dalo ni gak kalau orang nak panggil makan nasi kena tabir, kena wit jangan wit jupuk ngerti tengah jalan. Jupuk je pada dak dah. Dia lagu tu. Hanya masing-masing orang habis tu dia tak supo orang. Sabit dia orang comel, hati comel tak ada apa. Sabit tu lah Nabi tu Rabi'ah Adawiyah. Orang betina kalau dia jadi seperti Rabi'ah Adawiyah, Nabi tekah harap. Waliyun min awliyaillah. Rabi'ah Adawiyah. Tak silap dia mesti, tak silap saya. Akhir sekali setelah dia atau umur dia akhir-akhir tak satu lebih, para wali ahli kumsi itu mari ziarah dia berlaku. Hebat. Dia baca Quran ni di antaranya air di mudik mari warna lain dah. Pak. Tu dah. Tu banyak perkara. Tika duk dengan orang ajnabi, tika duk di antara orang suku Sakat hak halal nikah kita jadi gelap mata dah. Lama-lama banget kat dia mari. Sabit kali tak nak kecek mari mahram. Sabit siap-siap semua kalau tak nak pergi rumah saya tu, kalau nak pergi jangan pergi sore. Kalau pergi sore kena bawa adik sore ataupun bawa orang lain sore. Jangan pergi sore-sore. Bimbel juga mengelak mata abah yalah. Nah, kalau nak pergi ada gapo misalnya tindah hajat sain tak apa dua orang ke pergi ataupun adik ko. Nah, pergi ataupun mak saudara ko, tak apa. Jangan duduk sore-sore ada. Salah. Nah, tak leh. Habis tidak banyak perkara ada mak saya tak ada surat. Orang winya tempat syaitan nak serai kita berapa perkara. Sabit tu seboleh semungkinnya kita kena jaga. Satu lagi pula tepat cemar. Seperti termasuk qada hajat ke. Qada hajat lebih lagi ada waktu mengorek. Tengah gadak bel jangan masuk seboleh-boleh mungkin. Kerana bila orang belnya Allahu akbar Allahu akbar, syaitan dia lari sekadar mungkin boleh menusuk. Bila bel pop dia masuk tempat cemar. Ketika tu kita masuk litas saya nak kena tu. Sabit nak masuk jamin minta orang berlindung. Tak apa. Kata dan sagio engkau jauhkan akan martabat ya akhir ini. Mana seboleh molek tak usah jadilah orang hak pekat ya akhir ni. Hak terima surat kita tak usah lah. Sabit tu kita hidup dunia jangan selalu ikut jalan syaitan tak usah. Jangan. Benda tak ada labur orang panggil. Benar tak ada labur. Oleh tu kata dia ketahui olehmu hei talib bahawa segala hamba Allah itu pada hak agamanya Allah tiga perkara ingat molek. Nisbah kita jadi kehambaan Allah ada tebik di antaranya tiga pangkat. Pertama dia panggil salim. Apa salim? Yakni sejahtera daripada seksa Allah Ta'ala orang ni. Mana weh? Iaitu salim ni seorang yang menyimpankan apa? Yang merengkaskan berbuat segala yang difardu atas seorang dan meninggal ia akan segala maksiat. Orang yang maksiat tak buat langsung. Hanya apa perintah tak biasa tinggal. Hak ni selamat. Katakanlah kalau kita buat maksiat taubat selalu.
Taubat seperti kita ni tak leda di antar subuh tadi. Qadha lalu. Kita nah tengok besok. Habis tu saya duk suap misalnya bapa kita sepanjang. Dia besok agak sekali-sekala dia kata. Mari terlupa. Jadi besok kita ni semaya insya jemaah tak awal. Sudah sipai nak turun tangga pergi jemaah, saya mari sebuah kereta. Saya pula nak tinggal tak boleh. Koyak tu akhir semaya dulu. Dak berkecek dengan galik dak rasa semaya dah. Bo tidur malam bangun. Semaya lagi kawan Ya ada terlupa. Nah, hak tu tak ada taksir ke panggil. Ya mari sekali tu. Saya pernah. Sudah tu kan biasa kecek lepas asal kecek. Lah. Semaya lagi aku asal ni. Ya mari sekali tu. Ada terlupa. Kita bersumpah tu. Tapi bila kita tahu dah istighfar banyak, taubat selalu. Jangan lock. Taubat selalu dah. Sampai kita jatuh silap dengan abang. Abang maaf ke saya kata. Sudah maaf dengan abang sudah istighfar. Astaghfirullahalazim. Ni hak saya kasih. Nah, ada salah satu Abu Ishaq Al-Isfiraini. Ia kata saya ni dia minta ke Tuhan 30 tahun tak terima lagi. Minta ke Tuhan boleh taubat nasuha. Orang duk tanya dia ambo negok bapa alim besar tu. Ambo duk taubat ke Tuhan ya kata 30 tahun dak berdoa boleh taubat nasuha tak ada lagi. Lepas terbunyi di suara telinga dia. Ia kata demo boleh pekat awal-awal lagi dah. Dak ke ayat katanya innallaha yuhibbut tawabin, sesungguhnya Allah Taala sangat kasih taubat. Demo duk taubat semua tu. Yalah tu. Sebab kita perlu salah ke apa taubat selalu. Silap ke apa taubat selalu. Jangan lak ulama. Dia lama ya karak mari sudah. Karak mari sudah lalu. Sebab kita buat salah dak perai. Salah dak perai lama-lama ya mari karak. Dia karak terkatuk kerah mata hati tak nampak dah. Nah, nak minta kita semua tina jatan apa kesalahan dia lagi kita taubat. Kita pergi mata klik sebentar lagi tak tengah tak ada hib je mata silap gapo. Babo ingat masa 7 tahun kepala ni. Tapi masa 7 tahun tak payah tak salah. Babo pun klik lama-lama sekali kau duk pondok kita gejupok ke kampung ah. Budak ke water dia mau kita curi budak ni. Water dia wah pawak becol ni ambil semua. Klik teriak maaf kat ambo kata masa budak dia tu halah. Terbulah. Tapi mari ingat ke masa ni atas 7 tahun. Sabit dalam mazhab Imam Maliki ya maaf di umum tu. Mazhab Syafi'i tak boleh nak uyak sesor. Hari Senatu mek sekerak mung. Tu sudah. Hari Khamis tu mek hotel gemung. Tu ke takik demo sungguh. Tapi mazhab Maliki mada dengan umum. Sabit hari raya ke mak-mak kat ambo atik tu. Halah atik tu sama-sama lah. Lepas dah. Supaya kita ngabel gapo gak maaf atik be ambo hak semejak duk dengan abang nak apa kesalahan. Coba kita buat lagu tu. Maaf atik we abang gapo-gapo. Nah, coba kita terang. Ni kita ni tak bakal maaf tak langsung. Betul debeh. Kita usaha sebelum boleh bimbel betul mana? Bimbel betul masalah kita tu nak pejam mata bila kita tak tahu. Tak tahu semua bila kita nak mati tak tahu. Sabit kita duduk dalam keadaan begitu. Lama-lama dah mulai jadi kerah hati payah. Tu nah. Tu dia. Keduanya robeh. Gapo robeh bukan rebeh. Robeh mata rebeh. Robihun apa robihun yang mendapat laba. Ni pekat tinggi sikit ni iaitu seseorang yang memperbuat segala difardu atas seorang dan menjauh daripada segala maksiat serta ia seorang membanyak akan sekali sunat tu supaya kita semaya zuhur tak biasa lupa,
Semaya asar tak biasa luput. Katakanlah 5 fardu tak luput. Tapi semaya rawatib lagi. Semaya sunat qabliyah lagi. Ba'diyah lagi. Witir lagi. Duha lagi. Isyraq lagi. Taubat lagi. Tu dia. Serta buat kebajikan lagi, sedekah daripada fakir miskin. Katakanlah tolong menolong lagi, mengajar lagi. Oh, orang ni dia panggil orang robah. Dia panggil orang yang dapat kelabaan. Supaya kita ya dah ni. Kita ya dah ni. Kita tengok bukan setakat kita buat zuhur saja. Sunat zuhur, sunat di antara tahiyatul masjid. Nah, kita ni maksudnya kata orang yang campai benar labuk. Yang ketiga dipanggil hasir. Apa? Yakni dapat rugi. Bukan kita hasir tu khasir. Hak lain tak tahu. Hak babon ni tak ada titik. Hak betulnya khasir. Kita tahu mana? Kha. Hak babon tak ada. Sabit tu kalau hak tak ada kha, boh titik sutir. Jatuh mana tak tahu. Titik-titik ni sakit juga weh. Orang tengok tai lalat kena cara gerai weh. Mak tai lalat sini Allah. Nah, tengok nawarak, tai lalat mana nawarak? Tengok. Boleh bapa sebut gini. Saya ingat masa budak-budak. Orang betina ni go pisah buat tai lalat nak usup dengan nawarak. Nah, tak silap sayanya caruni tai lalat sini. Ingat tak? Ya susu lalam. Nah, saya ingat zaman dulu lah tu. Tak lalat nak jadi juga habis titik sutir weh. Ketiga khasir. Apa khasir? Yakni yang dapat rugi. Iaitu khasir ni seseorang yang meninggal akan difardu. Atasnya atas orang. Allah, semaya tu gok duk tinggal lagi. Ada lagi ke tinggal lagi mai tak ada dah dah. Tu apa tak ada dah yang mela ni rak. Zaman dulu banyak benar, tak ada dah. Dan mengerijakan pula ia ditegahkan atasnya, ya naknya daripada. Tapi kecil atas. Ditegahkan atasnya yang daripadanya. Ataupun klik sini, mengerija barang yang ditegahkan yakni daripada barang atasnya atas seorang. Situ. Mengerja makna gilanga buat perkara yang ditegah daripadanya pada barang. Nah, atasnya atas seorang. Hak Tuhan suruh buat dia tak buat. Lepas tu gilanga buat hak Tuhan tak suruh buat. Orang ni rugi selama-lama dunia di akhirat. Tapi nak orangnya payah orang. Dengan sebab tu lah bila orang tu mati, biasa tengok tak sung dalam hidup orang nak semaya semua. Ada dia tak semaya, ada dia tak puasa. Maka buatlah fidyah bagi orang tu. Maka dalam mazhab Imam Syafi'i kena tukar dengan berah. Lepas berah berapa juta weh. Lalu itulah orang dok taklid mazhab Imam Hanafi. Maka taklid mazhab Imam Hanafi boleh nilai harga berah, qimah ambil di antaranya mah perak. Sabit tu bila ibu kita mati, ayah kita mati, kita sebagai anak wali ni kak, kita bayar. Kita cik nama ayah hanya mana, misalnya katakanlah ayah kita umur 60. 60 kita kerak 13. 60 tak 13, mana katanya berapa kerak 13 teh kok nung lebih kok ni 13 tahun. Kerana mazhab Hanafi yang mukallaf 13, mazhab Syafi'i 15. 13 tahun kita kira sini, kira lagi lepas tu kita belah bagi dua. Maka belah bagi dua kita ambil misalnya 60 tahun kerak tubik 13 tahun, tinggal lagi 47 tahun. 47 belah 2 pula jadi 40 belah 2 jadi 23 setengah.
Kemudian setahun berapa hari 300. Bapa ingat lagi budak-budak. 60 วินาทีเท่ากับ1นาที60นาทีเท่ากับ1ชั่วโมงitu ke 24ชั่วโมงเท่ากับ1วัน ingat babo 41 itu ingat. Lepas tu apa ni 1วันเราpanggil 7วันเท่ากับ1สัปดาห์30วันหรือ31วันเท่ากับ1เดือน365วันเท่ากับ1ปีyalah tak tambah sosial ke ni dia tak guna ngajinya tapi kita tak guna tak wasal apa 365 hari dah satu hari kena pakai ni fardu. Mazhab Imam Hanafi pakai ni fardu kerana wajib witir. Satu fardu 2 cukup. Apa kemudian 50 hari apa 360 hari atau 65 hari gi pukul dengan 300. Duit apa? Lepas tu kita pergi godel pula dengan 24 tahun tak ada. Berapa juta tu bil? Pandang duit mana? Beras nak bayar duit mana? Tak ada. Setelah itulah kita nilai harga emas. Misalnya warga demah banyak ke ya heboh kita dulu. Kita buat niat. Niat tu kan kita beri pada fakir miskin. Kita pun niat ja'altu haza. Mah ni wi cukup 2 juta ke? Ja'altu hadza min isqati furudis salawati wal wasiyami an zimmati abi pak kumpulan wahabtu ka hadza qabiltu hadza. Kedua hati dah. Mudah-mudahan boleh bayar. Hak ni cuba sebut dalam kitab baba kita proses dah lah. Saya pernah kita tanya guru saya almarhum Tok Nabadai. Ya tu nak minta babo ni tolong tunjuk jalan hajar buat cara video ni. Dia pun ada dak kita mula baba proses. Mula baba ada lagu tu dia kecek dengan orang hak tok akhir dia hak ngaji boleh sikit dia kecek ke tu. Lepas tu kita tengok situ dia sebut nyata. Saya kita tengok nyata sungguh. Tu dia nah. Habis tu taklid mazhab Hanafi tu. Oleh tu maka jika tidak kuasa engkau menjadikan dirimu itu pada martabat yang rabih yakni yang dapat laba, maka hendak akan jadi dirimu itu martabat yang salim tak pada. Apa yang salim? Yang sejahtera itu. Dan hendaklah engkau takuti dan akan jauhi akan martabat yang hasyir. Jangan jatuh dalam martabat ni. Apa yang hasyir? Yakni dapat kerugian sama sekali. Tu nah. Habis kata ketahui olehmu pula talib bahwasanya bagi hamba Allah itu pada hak segala makhluk 3 perkara. Wallahu a'lam. Minggu depan nah. Lain bapa tulis bismillah awal Muharram. Nah, kerana sebut dalam kitab Bidayatul Nihayat. Siapa dia tulis awal Muharram bismillah jangan ada titik lah. 113 kita bawa tanggung di kita, maka tahu lepas perkara hak kita tak kena. Kita, keluarga kita, ahli kita. Insya-Allah minggu depan saya bawa lagi lah. Kalau nak tak siap dah gapo ni bukan paksa dak ada apa ni. Nah, insya-Allah minggu depan. Ada nak tanya gapo ni? Bismillah. Kalau tak ada kita berhenti dah. Lain kali kalau nak tanya apa tulis tak apa tak sini. Tulis tak sini. Kalau tak gamuk tino yata pun tulis tak sini mesti apa nah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina. Allahumma iftah alaina futuhal alam. Allahumma nawwir qulubana. Allahumma rabbana. Alhamdulillah.